Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri 14/4/2020. Sesi bedah buku part ke-6. Sudah 6 hari sebenarnya, 6 kali sesi ni. InsyaAllah ni kita terus sambung buku, sambung buku. Kita sambung sesi bedah buku, sesi talaki daurah, kitab Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Mir Hazil Azran. Sebelum tu kita 9 hari nak ke Ramadan. So insyaAllah tak lama lagi Ramadan akan tiba. So it's a final countdown untuk 9 hari yang terakhir sebelum masuknya Ramadan ni. So ayo kita hidupkan Ramadan daripada sekarang. Ihya Ramadan. So antaranya dengan bertadabbur dan bertadarus Al-Quran, bertadabbur Al-Quran macam tu. Sambil itu kita selang-selikan dengan buku-buku contoh macam tu. So kita masuk ke topik 7 lapisan aura. Apabila kita membaca buku-buku yang berkisar tentang aura, kebanyakan buku-buku yang membicarakan ilmu aura menceritakan kewujudan medan aura dalam beberapa lapisan. Beberapa lapisan ini mengikut bentuk tubuh manusia, manakala selebihnya beberapa lapisan ini mengikut bentuk tubuh manusia, manakala selebihnya berbentuk bujur telur. Setiap medan tenaga ini mempunyai tugasan dan fungsi yang berbeza-beza yang berperanan penting dalam sistem bioenergi manusia. Terdapat 7 lapisan aura yang berada di tubuh fizikal manusia. Adakah ini secara kebetulan? Apabila meneliti hubungan aura dengan langit pada alam, kedua-duanya memiliki 7 lapisan. Sebelum saya baca petikan ayat tu, sebelum ni kan kita ada sebut juga Allah menjadikan langit yang 7. Kemudian kita sebut langit itu sendiri adalah satu macam lapisan atmosfera yang merujuk kepada medan ataupun medan tenaga ataupun elektromagnet bagi bumi. So manusia juga ada aura. So walaupun dulu ilmu aura ni tadi tidak dapat dibuktikan secara saintifik, tapi beribu tahun dahulu, 3,000, 4,000, dikatakan hingga 5,000 tahun dulu, catatan tentang medan tenaga aura ataupun elektromagnet aura ni ada pada tubuh manusia dan semua benda-benda yang hidup. Jadi sebelum hari ini, bab sebelumnya kita bercakap tentang teknologi fotografi untuk rakamkan imej tenaga ataupun arus ataupun medan yang berada di sekeliling manusia, termasuk teknologi yang paling popular satu masa dulu tahun 1960-an, Killian kamera, so daripada Rusia. So GDV kamera, Killian kamera, aura kamera, ini semua adalah teknologi-teknologi bagaimana cuba nak mengesahkan ilmu yang 4,000 tahun dulu dah wujud. Okey. Tadi saya sebut beberapa lapisan mengikut bentuk tubuh. Yang ni tadi maksud dia beberapa lapisan yang utama pada sistem tubuh, pada sistem aura ni sebenarnya dia mengikut bentuk tubuh badan kita. So kalau tubuh badan orang itu dia lebar, maksudnya dia ikut shape, di mana tengkuk, so di mana bahu, so dia ikut. So macam satu lapisan halus, so katalah 1 inci, so lapisan halus tu mengikut bentuk shape tubuh. Okay. Kemudian lapisan yang selepasnya semakin lebar dan dah ikut sikit-sikit saja bentuk tu. Lapisan yang paling lebih luar dah jadi macam bujur telur sahaja. Jadi tak ikut lagi kontur ataupun bentuk tubuh. Kita teruskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-17. Allah menyatakan yang bermaksud, dan sesungguhnya kami menciptakan di atas kamu 7 buah jalan dan kami
tidaklah lengah terhadap penciptaan kami. InsyaAllah letakkan pada ayat pada surah Al-Mu'minun ayat ke-17 tentang di atasmu diciptakan 7 buah jalan. So apa benda yang di atas kita tu 7 buah jalan? So ada pendapat mengatakan 7 buah jalan tu 7 langit lah. 7 langit bumi ni kan ada 7 langit, contoh macam tu. Ataupun kita baca peristiwa Isra' Mi'raj Rajab dulu, kita tahu ada 7 lapisan langit. Pada setiap langit ni Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi, contohnya macam tu kan. Jadi gambaran tentang 7 langit ni tadi sesuatu yang bukan hanya dari sudut sainsnya, telah kemudiannya sains telah membuktikan memang ada 7 lapisan atmosfera tu memang ada 7 lapisan, tetapi dia juga telah dibicarakan dalam kitab-kitab tauhid yang dulu. Dalam tafsiran ayat ini, tafsir kitab menyentuh tentang maksud 7 buah jalan. Dari surah Al-Mu'minun ayat ke-17 ni tadi, dalam tafsir ayat, kitab tafsir menyentuh maksud 7 buah jalan ini sebagai kejadian langit yang 7 lapis. Kerana ayat yang seterusnya iaitu ayat ke-18 menyatakan tentang air dari langit. Namun dalam surah ini juga pada ayat ke-12 hingga 16, maknanya sebelum ayat ke-17 ini, menceritakan perkembangan kejadian manusia dan kehidupannya di akhirat. Asal kita dari tanah, saripati air mani pada rahim, seterusnya menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang, hingga ke petikan ayat, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Petikan ayat ke-14. So sampai daripada ayat tu tadi, ayat ke-12, 13, 14, Allah cerita tentang kejadian kita ni lah, daripada segumpal tanah, kemudian daripada mani, kemudian daripada keadaan kita, perkembangan kita di dalam rahim, air mani pada rahim, seterusnya segumpal darah, yang kemudiannya menjadi segumpal daging, yang kemudiannya membentuk tulang-tulang, hinggalah membentuk makhluk yang berbentuk lain. Dan kenapa pada ayat ini Allah tak sebutkan insan, kenapa Allah sebut makhluk yang berbentuk lain? So mungkinlah juga makhluk yang berbentuk lain tu maknanya kita pun belum tahu lagi apakah yang secara khususnya mungkin disifatkan sebagai manusia ni ada medan tenaga, ada sistem tenaga dalam tubuh apa semua, wallahu a'lam. Bukan kita memandai-mandai, kita tak boleh nak memandai-mandai petik ayat tu kita ikut faham kita kan. Kita kena tengok apakah ayat sebelumnya dan selepasnya. Selepas ayat ke-17 tadi, ayat ke-18 bercakap tentang hujan. So mungkin langit ataupun jalan, sebab Allah tak sebut langit, Allah sebut jalan. Di atasnya ada 7 jalan. So 7 buah jalan ni mungkin Allah masukkan adalah langit, kerana ayat ke-18 sebut pasal langit. Tetapi pada ayat sebelumnya Allah sebut tentang kejadian insan. So kaitan langit dengan manusia itu amat kuat kerana ayat itu berturutan. Pada ayat ke-17 ni Allah sebutkan kita ada 7 jalan. Kemudian Allah sebutkan tentang air yang diturunkan dari langit. Pada posisi lain Allah sebut tentang ada 7 langit. Jadi 7 itu amat sinonim dengan kejadian insan. Salah satunya boleh dilihat pada peletakan ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-17. Wallahualam lah kan. Jadi Allah ciptakan kita makhluk yang berbentuk lain ni. Mungkinkah juga dalam ilmu lama kita tahu, ataupun dalam ilmu yang kita belajar sekarang ini, manusia ni juga ada sistem tenaga hayatnya. Itu juga satu sistem yang berbentuk lain. Manusia ataupun kita kata satu makhluk yang berbentuk lain. Sebab warna itu makhluk, tenaga itu juga makhluk. Jadi mungkinkah itu yang dimaksudkan? Wallahualam. Okey. Begitu hebat susunan cerita dalam surah ini menjadikan ayat ke-17 adalah sebagai penghubung antara kejadian manusia dan kejadian langit dan isi bumi. Seolah suatu rahsia yang bagi kita renungkan di antara hubungan ataupun persamaan kejadian kita iaitu insan dengan langit. Mungkinkah 7 buah jalan yang dimaksudkan itu adalah lataif, tingkatan-tingkatan
atau lapisan aura yang ada dalam ilmu lain yang menyatakan ada 7 lapisan. Hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Seterusnya, page 31. Lapisan-lapisan ini pula mempunyai fungsi serta warna-warna tertentu. Lapisan-lapisan tersebut adalah seperti rujuk dalam gambar rajah 4 halaman 89. So, sebab saya tak boleh nak letakkan gambar warna di setiap muka surat yang ada cerita itu, semua warna-warna ni tadi kena kumpulkan di page yang di tengah-tengah pada masa itu. Saya tunjuk. So, ini dalam gambar rajah yang digambarkan dulu-dulu, bahawa kalau kita ni lapisan-lapisan tu kan, bukanlah lapisan dalam tu warna merah, warna kuning, biru, bukan. Tapi saya nak tunjukkan ni, lapisan yang di dalam ni dia mengikut bentuk tubuh. Makin lama dia dah tak ikut dah, kemudian dia jadi bujur je. Itu yang kita nampak bila kita ambil gambar aura tu, ada lapisan yang terus bujur kan. Jadi kalau gambar aura, contoh, kalau gambar half body, gambar half body kita nampak macam tu. Kita tak nampak lapisan yang ikut bentuk tubuh tu. Tapi kalau dalam ilmu dia, kita kena faham bahawa ada lapisan-lapisan awal yang mengikut bentuk tubuh itu. Dan setiap lapisan ini tadi ada peranan ataupun ada fungsi masing-masing mengikut ilmu yang telah dibicarakan, yang telah membicarakan tentang ilmu ni sejak 3,000-4,000 tahun dulu. So ini saya petikkan apakah yang digambarkan dengan lapisan-lapisan tersebut. So ini teori. Sampai sekarang ni maksudnya kita belum betul-betul pasti apakah perkara itu sedemikian rupa, kerana sains baru nak memahami. Tapi banyak penemuan-penemuan yang dah mula dapat jawapan kepada apa yang telah dibahaskan ataupun yang dibicarakan dalam buku-buku lama ni satu masa dahulu. Okey. So lapisan yang pertama, nama lapisan lapisan tubuh eterik. Keadaannya dekat dengan tubuh fizikal, yang paling dekat dengan tubuh fizikal. Fungsi mewakili tahap kesihatan tubuh. Warna, biasanya warnanya warna merah, ataupun warnanya ni berkait rapat dengan kita kata lapisan tu ditandakan dengan warna merah. Kalau nak tengok dalam gambar rajah tu, maknanya nak tengok lapisan itulah yang dimaksudkan. Bukan setiap orang lapisan tu mesti warna merah, tak. Okay. Lapisan yang kedua, saya letakkan dengan warna orange tu. Fungsi dia sebagai sistem emosi. Nama lapisan kedua ni lapisan tubuh emosi. Tebalnya lebih kurang dalam 3 inci daripada sistem tubuh manusia. Lapisan yang ketiga, lapisan tubuh mental. Lapisan tubuh mental ni lapisan yang menceritakan tentang kebolehan ataupun keaktifan minda orang tersebut. Lapisan yang keempat, lapisan tubuh astral. Lapisan ini menceritakan tentang lapisan yang menghubungkan lapisan ini dengan tenaga-tenaga yang mengalir daripada lapisan luar ke lapisan yang dalam dan sebaliknya. Dan yang keempat ni macam jambatan antara yang di luar dan yang di dalam. 3 lapisan pertama menggambarkan tubuh orang itu, menggambarkan emosi orang itu, menggambarkan minda orang itu pada masa tersebut. Okay? Kemudian lapisan keempat tu macam jambatan antara 3 lapisan yang dalam tu dengan 3 lapisan yang dekat luar. So lapisan yang kelima adalah lapisan yang dah mula tenaga daripada luar, bergetaran frekuensi yang tinggi bersamaan dengan gelombang bunyi. So kena tahu gelombang bunyi, kalau gelombang dan gelombang cahaya. Gelombang cahaya ni dia kita nampak dahulu. Dari jauh kita dah boleh nampak. Kalau dari segi jarak, maknanya kilat peti kan, kita dah nampak cahaya. Tapi bunyi guruh itu datang ataupun lambat untuk sampai. Sebab kalau dari segi pergerakan dalam ruang masa, bunyi mengambil masa yang lebih perlahan, lebih kurang 1/10 daripada kelajuan cahaya. Kalau cahaya 100,000 km sejam, yang ini mungkin 1000 km sejam. Contohnya macam tu 1/100 ataupun 1/1, lebih kurangnya macam tu. Jadi dari segi gelombangnya tu lebih tinggi, lebih berat. Jadi sebab itu kalau kita kata gelombang radio lebih mudah untuk dipancarkan pakai walkie-talkie apa semua kan, lebih mudah untuk dipancarkan berbanding dengan gelombang TV.
macam kita sekarang ni kita nak buat live ni, ini tak boleh pakai gelombang RF radio. Dia kena pakai macam kita pakai ni wifi, kita pakai ni internet. So dia ada method lain untuk memancarkan apa yang visual video ini ke dalam handphone. Okay. So fungsi tubuh kelima ni berkait rapat dengan lapisan etrik tingkat pertama yang menceritakan tentang kesihatan, tetapi dalam bentuk yang jauh daripada badan. Lapisan yang keenam, yang ini berkait rapat dengan panca indera, yang berkait rapat dengan intuitif, yang mana kita dapat ilham, kita dapat gerak hati, gerak rasa ni melalui lapisan yang keenam. Lapisan yang ketujuh ni tadi menghubungkan tenaga alam terus kepada lapisan aura ni tadi, dan dia juga umpama lapisan yang perisai yang terakhir yang berada di luar tubuh. So biasanya lapisan aura ni tadi kalau satu kaki daripada tubuh, so lapisan-lapisan yang dekat ni dia lebih rapat, kemudian dia lebih lebar macam tu. So setiap orang walaupun ambil gambar aura, ada aura yang nipis, itu 7 lapis tu, tapi nipis, semua nipis. Kalau ada orang yang ambil gambar aura, dia tebal, besar aura dia, nampak jauh daripada badan. Satu kaki, dua kaki kan, kalau ambil foto aura tu nampak dua kaki besar daripada badan. Itu pun maksudnya setiap satu tu masih ada 7 lapisan, dan 7 lapisan tu besar-besar, tebal-tebal. Okay? Contohnya macam tu. Jangan lupa tolong like and share. Setiap manusia memiliki ketujuh lapisan aura ni, ketujuh getaran gelombang. Anda yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. So buku ni saya tulis tahun 2007, diterbitkan pada tahun 2008, telah diulang cetak beberapa kali hingga tahun 2018 kalau tak silap saya. Dan yang saya baca ni naskah tahun 2014, naskah cetakan ke-6. So setiap tahun dicetak 5,000 macam tu, 5,000 hingga 10,000. So alhamdulillah buku ni telah berada. Kalau anda tak ada dekat rumah anda boleh cari dia dekat library. Tapi jangan cari di kedai-kedai buku sebab dah tak jual, dah tak dicetak, dan buku ni dah sold out di pasaran. Okay. Ada orang jual pre-love lah, ada orang jual yang buku-buku yang dia dah baca, dia jual semula. Ada yang tunggu lebih setahun baru jumpa dapat pre-love, orang jual balik ya. Pewatakan yang tersendiri. Okey, ketujuh gelombang warna ini berwarna pelangi ini bergetar dan memancarkan cahaya bagi keharmonian semua sistem rohani dan jasmani. Perwatakan yang tersendiri dan unik pada diri kita terhasil daripada kecenderungan menggunakan sesuatu medan tenaga secara berlebihan atau dalam kekerapan yang tinggi. Maknanya setiap orang aura dia tadi berwarna-warni dan boleh berubah-ubah. Sebab itu jangan salah faham bahawa aura ni statik. Manusia ni pun mana ada robot, dia bukan mesin, dia boleh berubah-ubah. Emosi dia pun ada tenang, ada marah, ada yang gembira, ada yang ceria, ada yang murung. Jadi tenaga itu, benda itu tenaga. So tenaga adalah warna itu boleh berubah-ubah. Tetapi akan ada satu kecenderungan dia selalu pakai warna itu personality. So salah satu warna akan selalu kekal pada anda. So warna itu menjadi warna personality. Dan kerana kekerapan dia yang kegunaan yang lebih warna itu dan kekerapan dia yang tinggi, menjadikan warna itu sering nampak ataupun sering muncul. Walaupun warna-warna yang lain boleh juga mengambil ruang ataupun komposisi. Okay? Gelombang warna ini lebih terpancar keluar berbanding dengan warna lain. Jadi warna personality itu lebih banyak menonjol. Dia dapat dilihat pada medan gelombang elektromagnet yang berada di sekeliling tubuh yang dinamakan sebagai aura. Melalui kamera aura didapati seorang yang sukakan aktiviti menggunakan fizikal dan minda. Okey, beri perhatiannya. Mereka yang banyak menggunakan tenaga fizikal dan minda, orang yang banyak berfikir, dan orang yang aktif fizikal, pergi gym, bersukan, tak suka duduk rumah, suka yang agresif, tak suka dihalang, suka keluar. Mereka ni akan cenderung mempunyai warna daripada keluarga warna yang panas, iaitu merah, jingga ataupun kuning. Manakala mereka yang lebih seni,
lembut, banyak eksploitasi perasaan, memiliki warna-warna aura yang daripada keluarga warna sejuk, iaitu biru, indigo dan violet. Jadi terbalik pada yang aktif minda dan aktif fizikal tadi, mungkin dia lebih kepada seni, lebih kepada visual, imajinasi, lebih kepada artistik, lebih kepada indoor, lebih kepada penghayatan, lebih kepada kejiwaan, kerohanian. Itu biasanya berwarna sejuk, sama ada biru, indigo ataupun violet. Sebab itu orang rumah ataupun wanita cenderung berwarna lebih sejuk, lelaki cenderung berwarna lebih panas. Sebab hukum kejadian ni secara umum pun Allah Ta'ala jadikan lelaki ni lebih aktif dan lebih agresif fizikal, kena kuat supaya dapat cari rezeki ataupun mencari nafkah. Kalau orang perempuan lebih kepada menguruskan, lebih kepada untuk orang kata menjadi ibu, lebih kepada untuk menjadi seorang yang suri rumah tangga ataupun yang penyayang. Jadi tenaga-tenaga itu secara umum lebih bersifat lembut. Namun tidak pula saya bermaksud tak ada wanita yang berwarna panas. Ada, dan ramai pun. Tetapi dia kecenderungan memiliki warna sejuk yang lebih mudah. Kalau lelaki kecenderungan untuk memiliki warna panas, tapi ada lelaki yang warnanya lembut. Kalau anda lihat lelaki itu terlalu lembut, walaupun memang dia lelaki, dia berkeluarga, dia ada anak, tapi dia lembut, dia soft. Mungkin ada beberapa ikon yang anda lihat yang popular di luar, selalu muncul di TV. Mereka ni berwatakkan lembut, mungkin berjiwa seni, artis, mungkin buat muzik, mungkin juga penjahit, mungkin juga tukang masak. Mereka buat kerja-kerja yang mungkin dikuasai umumnya oleh wanita. Tapi kita tengok chef, breaker fashion apa semua ni memang lelaki juga lah. Jadi mereka ni yang lembut-lembut ni, semula jadinya mungkin Allah Ta'ala menjadikan aura mereka tu lebih kepada warna-warna sejuk. Okey, sistem cakra manusia. Sebab itu saya kata ilmu ni tadi mampukan kita, walaupun kita tak ada kamera aura, kita tak pandai nak melihat dengan mata kasar, sebab aura ni boleh dilihat dengan mata kasar. Kita tak pandai nak lihat, tapi kita boleh agak melalui personality orang tersebut. Kalau orang tu wanita tapi watak dia kasar, cakap lepas tu dia nak buat apa dia buat, dia dia tak lembut, dia kasar, pergerakan dia kasar, tingkah laku dia kasar, kita kata macam kepimpinan dia, ketegasan dia, kata-kata dia, jenis baik hati tapi mulut lepas, contohnya macam tu kan. Mudah untuk orang kata mengambil tindakan yang agresif. Jadi walaupun dia seorang wanita, dia mungkin menjadi pemimpin masyarakat, menjadi pemimpin politik, dia menjadi pemimpin, maknanya dia pula duduk sebagai ketua organisasi. Jadi kemungkinan besar dia banyak warna-warna yang bersifat warm, kuning, orange, merah, contohnya macam tu. Okey, apa warna aura anda? Kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru untuk melihat diri melalui melihat perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Sistem cakra, jangan lupa like and share. Sistem cakra manusia. Perkataan cakra digunakan dengan meluas sekali zaman sains dan teknologi ini. Saya ulang, perkataan cakra digunakan amat meluas sekali di zaman sains dan teknologi ini. Jadi siapa kata cakra ni ilmu yang sesat? Mungkin yang bercakap tu yang belum dapat sudut penilaian yang tepat. Okay? Kadang-kadang orang yang bercakap ni dia tukang cakap. Mungkin yang menasihatkan dia tu juga maklumatnya belum tepat. Sebab dia kata ilmu cakra-cakra ni ilmu India, ilmu daripada Hindu. So kenapa kalau India mesti Hindu, kalau Cina mesti Buddha, jadi kadang-kadang betapa tinggi pun pangkat kita, tapi kalau kita bercakap tidak, orang melihat kebijaksanaan kita melalui kata-kata juga. So kadang-kadang melihat kedangkalan kita dalam membuat kajian, pemerhatian.
So perkataan cakra, saya sebut perkataan cakra digunakan amat meluas sekali di zaman sains dan teknologi. Kenapa saya cakap macam tu? Tentu ramai yang mengenali perkataan cakra yang digunakan merujuk kepada cakra keras di dalam komputer, cakra padat, cakra liut, cakrawala dan sebagainya. Cakra juga dikenali sebagai disk yang dalam bahasa Inggerisnya singkatan nama seperti CD, VCD, DVD, CDR dan sebagainya. Macam sekarang SD dalam handphone anda tak cukup hard disk tu, anda install tambahan sebab ada ruang slot pada tempat anda nak letakkan SD card, slim disk, small disk. Sebab anda boleh letak, sebab zaman ini disknya dah tinggal satu kad kecil je. Dulu disknya adalah satu benda yang dalam satu box, satu box kecil. Adalah satu box. Dalam box ini ada benda bulat. Benda bulat tu macam kita punya CD player tu, ataupun macam kita punya CD, ataupun macam kita punya piring hitam dulu, LP. So dia berpusing, dia mengumpul data. So itulah yang dinamakan ni. Dulu zaman disket, sebelum ada hard disk, zaman disket tu. Disket tu pun, dalam disket yang petak tu, macam sekeping petak ni, dalam disket tu pun ada sekeping piring di dalam tu. Piring plastik ataupun piring kertas tu, bentuk itu dinamakan cakra. Macam bumi, bulan, planet, matahari apa semua ni yang bulat-bulat. Dan semua ini bila berkumpul kita namakan sistem cakrawala. Cakra ni merujuk perkataan bahasa Sanskrit yang bermaksud bulat seperti roda atau roda yang berputar. Jadi kalau dia bulat sahaja, dia tak berputar macam jam anda. Jam, jarumnya berputar, bukan jam yang benda bulat tu berputar-putar. Tak, jam jarang orang buat petak, jam orang buat bulat. Nak menggambarkan dia sentiasa berputar. Benda yang sentiasa berputar ni orang buat bulat, jarang roundabout. Orang boleh buat je 4 segi, bentuk diamond, bentuk bintang roundabout. Tapi tak ada dia panggil roundabout, dia panggil square about. Tapi kalau roundabout, maknanya benda itu dalam bentuk bulatan. Dan kita kena berkitar ataupun ada pusingan, ada benda yang berpusing-pusing dalam itu. Roda mengambil analogi bumi yang bulat, bulan yang dilihat bulat, matahari yang manusia lihat bulat. Sebab dia tak tahu bumi dia lepeh ke bulat. Contohnya macam tu. Jadi bila dulu orang dulu belayar dan orang lihat di ufuk, orang tahu oh bumi ini tadi tidak ada penghujungnya sebab dia bulat. Ni kan masuk teori lepeh bulat pula. Bukan nak masuk bahaskan itu. Tetapi alam ini, bumi, mata bila kita tengok bulan, kita nampak bentuk dia piring, dia bulat. Kita tengok matahari, bentuknya bulat. Dan bulat dulu bukan bermaksud bulat yang sekeping macam roda. Bukan bulat yang sekeping macam roda ataupun macam CD tu. Dulu bulat tu bermaksud macam guli, macam bola. So cakra ni sesuatu yang macam bola. Bila cakra tu sesuatu yang bola, bermaksud dia sesuatu yang boleh bergolek, berputar, melantun. Contohnya macam tu. So sistem cakra inilah dulu asas kepada roda. Ataupun saya cakap perkataan cakra ni merujuk kepada roda. So dulu orang buat tayar tu, buat roda yang kita tengok pada kereta lembu, kereta sorong apa semua tu, dulu dia gunakan sesuatu yang bulat macam bola. Kemudian apabila dia nak golekkan supaya bola tu dapat dikawal, dicucukkan di tengah-tengah bola tu, dicucukkan satu tiang paksi, tiang tengah. So bola tu pun berputar. Bila didapati hanya ruang, bila dah letakkan dia punya kayu alang di tengah, roda tu dekat luar, so bola ni tadi didapati hanya ruang tengahnya sahaja yang menyentuh bumi. Ruang tepi ni tadi sebab dah tak kena bumi, so tak digunakan. Kalau bola dia boleh berpusing ke mana-mana arah. Tapi untuk jadikan dia roda, kena letak kayu. Bila letak kayu alang kat tengah-tengah tu,
Sini satu roda, sini satu roda, dan kayu di tengah-tengah. So bila dia berputar, dia hanya makan ruang di ruang yang garis pusat khatulistiwanya saja. So bila garis pusatnya itu saja yang dipakai, sebab itu dilepehkan, dipotongkan sisi kiri dan kanan bola tersebut hinggalah dia menjadi bulat lepeh yang dipanggil sebagai roda ataupun tayak. Sebelum tu roda adalah daripada sebiji bola. Okay. So kita sedang baca buku. Saya ulang, perkataan cakra digunakan dengan meluas sekali di zaman sains dan teknologi. Tentu ramai yang mengenali cakra yang digunakan merujuk kepada cakra keras pada komputer, cakra padat, cakra liut, cakra wala dan sebagainya. Ingat perkataan cakra yang kita pakai ni ambil daripada perkataan Sanskrit C-H-A-K-R-A, cakra, yang bermaksud roda. Cakra yang dikenali sebagai disk dalam bahasa Inggeris atau singkatannya sebagai CD, VCD, DVD, CDR dan sebagainya ni adalah sinonim untuk kebanyakan daripada kita. Tahukah anda perkataan cakra berasal daripada perkataan Sanskrit yang disebut cakra? Tahukah anda secara purba ia merujuk kepada satu sistem data tenaga. Dulu cakra ni dari segi istilah bahasa sesuatu yang berbentuk bulat, yang berputar, dan tindakan berputar pada cakra itu merujuk kepada aktiviti tenaga. Sebab tu bunga bentuknya bulat kan, kelopak bunga kan dia akan jadi bulat lah lebih kurang. Mana ada bunga 4 segi, mungkin dia macam tu tapi dia kembang, dia daripada atas dia jadi bulat. So bunga bulat, kemudian dia lihat penciptaan semua ini tadi dipanggil, kalau kita study pasal wheel of life ataupun flower of life, semua benda bermula dengan satu bulatan, digabungkan boleh jadi sampai cube, boleh jadi sampai bentuk triangle, boleh jadi sampai bentuk macam-macam lagi. Asalnya the flower of life ni bermula daripada bulatan yang digabungkan. Study flower of life, Google lepas ni apa image flower of life, anda akan dapati segala alam ini bermula dengan satu bentuk yang dinamakan cakra ataupun dalam bentuk yang berbentuk bulat. So cakra ni merujuk kepada benda yang bulat tetapi dia bergetar. Bila dia bergetar, dia menghasilkan tenaga. So dalam ilmu lama, dia merujuk kepada data tenaga yang ada pada alam dan manusia. Ia bukan suatu alat ciptaan manusia tapi berada di luar kita. Dia bukan suatu alat ciptaan manusia dan berada di luar kita, tetapi dia berada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh ni ada cakra-cakranya dan wujud secara ghaib ataupun metafizik. Ilmu cakra dianggap satu variasi ilmu yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Dipercayai ilmu ini dibincangkan sejak 5,000 tahun dahulu. Ilmu-ilmu ini banyak dibicarakan dalam perubatan kuno. Ilmu-ilmu ini banyak dibicarakan dalam perubatan kuno masyarakat India dan China. Cuma yang bezakannya adalah istilah bahasa yang digunakan. Okey, contohnya bagi masyarakat Melayu lama, istilah makam digunakan bagi membahaskan perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan cakra. Orang Melayu dulu tak panggil cakra, dia panggil makam. Makam tu tapak, tempat, macam makam Ibrahim, tempat, tapak. Okay. Dia dapat ditemui dalam buku-buku perbuatan Melayu lama. Cakra juga disebut sebagai lataif. Lataif ni ataupun latif ni adalah bermaksud tingkatan. Sebab cakra ni dia ada tingkatan, ni tingkatan rendah, ni tingkatan tinggi. Ini disk yang bawah, ini disk yang atas. Contohnya macam tu. Ilmu-ilmu perihal cakra dibicarakan dalam seni-seni senaman dan penyembuhan alternatif seperti yoga, qigong, reiki, peranik, akupunctur dan lain-lain. Ilmu cakra penting dibicarakan. Menariknya, dulu ilmu cakra ni ditemui dalam ilmu perawatan, bukan ilmu sains dan teknologi. Macam sekarang orang cakap CD, DVD ni ilmu teknologi. Orang nak tengok kita dulu, Netflix tu bermula dengan jual DVD. Kemudian sekarang ni jual secara online. Orang tak pakai adalah DVD apa semua. Tapi kalau anda generasi saya, zaman disket, zaman komputer dulu yang besar-besar tu, dalam tu ada hard disk kita pakai jam rosak, tak cukup space. Jadi
sekarang ni dah apa, dulu megabyte, lepas tu gigabyte, sekarang ni semua dah berapa GB, ada yang sekarang ni apa, lebih tinggi pada gigabyte, apa ke, terabyte kan, lebih tinggi kan. Jadi cakra adalah satu organ. Ilmu perihal cakra dibicarakan dalam seni, macam tadi saya ulang, penyembuhan. Itu menariknya untuk kita tahu, dia tidak dibicarakan dalam sains teknologi tapi seni penyembuhan sebagai asas pemahaman kepada sistem bioenergi manusia. Maknanya merujuk kepada yang kita nak bercakap tentang sistem tenaga hayat manusia. Maknanya kalau nak belajar tenaga hayat manusia secara kuno, ini adalah anatomi dia, ini adalah patologi dan anatomi untuk memahami. Sebab dia tak belajar organ, dia tak belajar jantung, paru-paru, dia tak hanya belajar itu, dia belajar ada sistem ibu sawat tenaganya. Ibu sawat tenaganya itu dikenali sebagai cakra. So cakra hijau jaga jantung, jaga paru-paru, maknanya baru belajar tentang organ. Tapi dia belajar di mana bateri ataupun tenaga hayatnya dulu. Sebab tu saya kata ilmu lama dulu dia tak cakap hanya dia adalah roda, dia bercakap bahawa dia adalah roda tenaga atau data tenaga atau pusat tenaga. Macam bateri lah. Macam sekarang kalau anda boleh faham bateri bank ataupun power bank, dia simpan tenaga tapi dia tak ada macam bentuk bulat. Tapi di dalam komputer dia juga ada hard disk. So asasnya dulu adalah sesuatu yang bulat. Tapi kalau cakra pada tubuh manusia ni dia gabungan dua-dua, dia bateri dan dia juga data. Jadi maknanya dia ada maklumat dalam tu. Kat mana tadi? Okey, bagi menceritakan 7 pusat tenaga iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Maknanya cakra ni adalah ilmu lama, dia menceritakan tentang pusat tenaga. Cakra adalah suatu organ metafizik yang wujud dalam sistem bioenergi manusia. So, saya harap anda faham cakra tadi, sistem tu, roda tu. Organ metafizik, organ yang tak nampak, yang wujud dalam sistem bioenergi. Bioenergi ni tenaga hayat manusia yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Perkataan cakra berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud roda yang berputar, yang dianggap sebagai pintu utama ataupun portal yang berfungsi sebagai pusat menerima, menyimpan dan mengalirkan tenaga. Saya ulang Cakra dalam bahasa Sanskrit bermaksud roda yang berputar-putar dan dianggap sebagai pintu atau portal yang berfungsi untuk menerima, menyimpan dan mengalirkan tenaga ke seluruh sistem tubuh. So sistem tubuh ni tadi bukan hanya untuk kegunaan fizikal, termasuk penggunaan psikologikal. Ia penting untuk kegunaan sistem minda, emosi dan fizikal seseorang. Umumnya ia dapat dikaitkan dengan bateri tenaga. Umumnya nak mudah faham, kalau anda baru pertama kali berkenalan dengan ilmu aura, cakra yang dikatakan cakra ni istilah bahasa Sanskrit. Bahasa je, takkanlah bahasa tu Sanskrit tu orang India pakai kita kata dia Hindu kan. So bahasa Sanskrit macam sabda, cinta, rindu, itu semua perkataan Sanskrit. So Sanskrit ni dalam bahasa Sanskrit, cakra ni bermaksud roda, dan roda ni roda tenaga. Jadi dalam ilmu perubatan lama seperti perubatan Qigong, yoga, Ayurvedic, so mereka merujuk kepada dalam tubuh manusia ni ada pusat tenaga yang macam roda. Dia kerja, dia berputar-putar macam bunga, dia dikembang, dia kuncut. Sebab itu gambar-gambar cakra dalam perubatan lama tu ditandakan dengan bentuk bunga-bunga. So bunga-bunga ni tadi macam orang Melayu kita lah. Mana pernah orang Melayu kita, rumah orang Melayu kita mesti ada bunga. Orang Melayu dan bunga tidak dapat dipisahkan. Sebab tu lagu dia, corak motif dia, ukiran-ukiran rumah dia, corak baju dia, bahasa dia, mesti ada bunga. Bunga main peranan yang besar, bukan hanya dalam perubatan mandi bunga. Zaman sekarang anda rasa moden sangat tu, yang anda rasa dah
urban sangat itulah yang meninggalkan budaya orang tua-tua kita dulu. Kita lihat orang tua-tua kita dulu di laman rumah mesti ada pokok bunga. Sebab pokok bunga ni sesuatu yang sinonim nak menunjukkan itu rumah orang Melayu, itu rumah orang Islam. Sebab dia dekat dengan makhluk alam. Dia tahu bunga-bunga ni bukan hanya sebagai makhluk Allah yang berzikir, yang bertasbih, tetapi dia tahu bunga ni tadi ada khasiat dia. Bila dia kembang, mekar, harum bau dia. Jadi rumah yang banyak bunga, bau-bau yang busuk, bau-bau yang tidak selesa, tidak nyaman diserap oleh ataupun neutral dengan warna-warna bau-bau bunga. Sebab tu di kuburan-kuburan diletakkan bunga-bunga. Sebab kadang-kadang bau mayat tu walaupun dah ditanam jauh ke dalam kan, jadi kadang-kadang ada bau-bau kapur barus ke apa ke yang tak selesa ataupun bau busuk mayat. Tapi bila boleh neutral ni, sebab di perkuburan ni banyak bunga-bunga yang ditanam, sebab bunga-bunga menghasilkan bau-bauan yang harum yang mampu untuk meneutralkan bau-bau yang tidak selesa. Seorang Melayu dulu rumah dia mesti ada pokok bunga, menandakan sampai menandakan bahawa kalau rumah yang banyak pokok bunga tu, itu rumah orang Melayu, rumah orang Islam. Dan daripada situ dia dapat khasiat dia tengok bunga sebagai satu terapi, dia cium bau bunga, dia dapat satu terapi. Dia ambil bunga ros tu, dia proses, dia buat sirap, dia buat ubat, dia buatkan pewangi dalam rumah, dia buatkan sabun, macam-macam. Jadi orang dulu menggunakan tenaga-tenaga alam ini sebagai sumber tenaga untuk dia dapat manfaatkan dalam rawatan dan terapi. Jadi ini yang saya nak cakap tadi, bentuk bunga itu sendiri bulat, bentuk bunga itu sendiri macam roda, macam apa kita kata yang dinamakan sebagai cakra, merujuk kepada cakrawala, merujuk kepada satu penciptaan hebat yang padanya menyimpan tenaga. So simbolik orang dulu melalui bunga-bunga. Sebab tu kalau kita tengok gambar-gambar cakra, macam ni saya tunjuk gambar cakra. So macam sekarang ni gambar cakra ini saya bulat-bulatkan saja. Dulu kalau gambar cakra yang lama-lama ni, kalau ditunjukkan macam ni bercahaya macam ni, dan ada gambar-gambar yang lebih lama ditunjukkan sebagai kelopak-kelopak bunga, bentuk-bentuk bunga. Kemudian ada nama-nama pada setiap cakra tu. Jadi janganlah kita terus menghukum ini ini Hindu, ini sesat apa semua. Sebab dia tidak ada kena-mengena dengan itikad dan akidah, dia lebih kepada perubatan. Walaupun orang-orang macam, sebab kalau you tanya orang yang praktis perubatan saja tahu pasal cakra. Kalau orang India pun, kalau yang tidak praktis, dia hanya praktis religious, dia pun tak tahu, dia pun tak faham apa itu cakra, yang macam mana dalam ilmu perubatan pakai. Sama lah kita, orang yang faham pasal herba, pasal mani bunga, pasal garam, mereka yang faham. Yang tak belajar tak faham. Anda yang belajar ni anda faham. Kenapa saya jelaskan sebegini? Kerana ramai orang yang masih sangsi dan masih lagi betul ke benda ni, boleh ke? Hari tu mufti cakap benda ni takut sesat. Saya yang peliknya sebab orang-orang yang menasihatkan mereka ni pun tak ada pun bertanya. Sedangkan buku ni dah ada tahun 2008 lagi. Bukanlah saya mencabar, tapi yang saya cakap ni kita kecewa sebab tidak ditanya kepada orang yang ada mungkin sedikit keahlian di dalam bidang itu, tapi terus diambil dan kata ini salah, ini tak betul. Kan ramai orang suka nak terus menjadi Tuhan, menghukum orang lain. Itu ujian untuk orang yang ada ilmu. Okey, so cakra merujuk kepada organ metafizik yang wujud dalam sistem bioenergi manusia. Tadi saya baca dah tadi, berfungsi. Perkataan cakra daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud roda, umpama pintu ataupun portal yang tugasnya menerima, merakam dan merakam tu menyimpan dan mengalirkan semula tenaga tersebut dalam kaedah ataupun dalam teori ilmu. Kita nak percaya, kita percaya. Tak percaya, terpulang. Kalau kita hanya perlukan dalil sains, kita tunggu nanti sains satu hari nanti mungkin boleh buktikan. Mungkin sekarang kita belum sampai untuk boleh buktikan, walaupun dah ada kamera aura, dah boleh visualkan, dah boleh tunjukkan, dah boleh kaitkan dia dengan EMG, ECG, EEG. Tapi kalau orang itu masih lagi nak menolak, dia tetap menolak. Okay? Umumnya dapat dikaitkan dengan bateri hayat kepada tubuh manusia
serta sistem endokrin. Sistem endokrin tadi mengawal sistem kelenjar-kelenjar tubuh seperti kelenjar pineal, thymus, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas saya kena tengok jam sebab saya ada kelas lagi selepas ni. Kelenjar adrenal dan lain-lain, dan mempunyai kaitannya. Dan semua tadi, kalau kelenjar ni maknanya sistem biologi yang ada dalam tubuh. Kelenjar menghasilkan hormon, hormon menghasilkan rangsangan. Contohnya adrenal menjadikan kita lebih aktif, stamina, bersemangat. Kelenjar pankreas untuk kita punya insulin, termasuk insulin tu tadi, keseimbangan gula apa semua, menjadikan kita ni lebih stabil, tidak fatigue, menjadikan kita dapat menggunakan keaktifan minda kita dengan lebih cerdas, tak ada lesu apa semua. Kelenjar thymus untuk kita immunity kita, untuk kita rasa tenang. Serotonin untuk kita rasa nyaman, untuk kita rasa relax, dan macam-macam kelenjar. So kelenjar-kelenjar ni tadi berkait rapat, dikatakan berkait rapat dengan sistem-sistem tenaga yang dihasilkan oleh tubuh. Okey, cakra yang dihasilkan oleh tubuh. Dikatakan terdapat 365, dengar ya, dikatakan terdapat 365 titik-titik tenaga ataupun cakra pada tubuh, dan 7 daripadanya adalah cakra yang utama dan selebihnya adalah cakra-cakra minor. Tapi dalam ilmu cakra dikatakan lebih 88,000 pada. Tapi 365 ni yang lokasi yang tetap. Itu kita belajar dalam titik akupunctur. Okey. Sebab tu dia ada kaitannya dengan ilmu-ilmu perubatan lama yang dah berusia 3,000-4,000 tahun dulu. Akupunctur pun dah berusia 3,000-4,000 tahun. Kedudukan 7 cakra utama. Tuan-tuan puan-puan, waktu saya belajar ilmu ni, saya ambil PhD ni di Zoroastrian College di Mumbai, India. Waktu saya viva dan turun naik untuk buat presentation pada satu masa dulu tahun 2005, 2006 dulu. Sebab kena faham, subjek ni tidak ada di Malaysia. MQA belum ada. Saya menjadi wakil kepada MQA untuk bangunkan silibus CJ Kemahiran Malaysia untuk Reiki. Reiki yang dikatakan kontroversi itu ada CJ Kemahiran Malaysia. Itu yang saya kata tadi, ada banyak fakta yang tidak dirujuk kembali kepada orang yang dah pun melalui fasa memahami ilmu tersebut. Jadi bila dilihat daripada kacamata hanya daripada angle tertentu, so kita mentafsirkannya sebagai ini not belong to Muslim apa semua. So banyak benda lah. Kadang-kadang kita pakai baju, itu yang saya kata, kalau dalam budaya kita pakai berinai harus pula kan. Padahal itu pun budaya India, berinai apa semua ni ada kaitannya dengan titik-titik cakra kan. Itu kita tak tanya pula, kita ikut je kan. Kesian kan yang hukumkan orang beria-ria share hari tu kan, yang ni sesat apa semua. Dulu dia kahwin, dia pun berinai juga, dia tak tahu itu titik cakra. Kesian kan. Jadi kadang-kadang kena menilai, takut yang cakap ni tadi kita pun munafik kan. Jadi dalam konteks ini, kenapa saya cakap dulu waktu saya belajar ini pun, ramai yang tanya saya, kenapa you belajar? Sebab guru saya pun yang berbahasa India, yang beragama Hindu apa semua. Sebab di India kan agama mereka mestilah Hindu, ada yang Kristian. Jadi mereka tanya kenapa saya sebagai orang Islam minat nak belajar benda-benda macam ni. Saya kata ini bukan soal minat. Bila saya nak belajar tentang bioenergi, nak tak nak fakta-fakta ini keluar, jadi saya kena belajar dan saya kena mengadap dengan mereka dan mendalami ilmu yang apa yang mereka kuasai. Dan kita nak belajar ni, kita kena ada keterbukaan, kita kena ada minda yang positif dan minda yang terbuka untuk menerima. So kita terima dia. Tapi sebagai Muslim kita tapis lah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab mungkin dalam ritual tertentu dalam agama itu, kelihatannya seolah-olah sedang buat benda yang sama, tapi ini dibuat dalam bentuk yang lain.
Contohnya orang yang mengamalkan ilmu pernafasan, dalaman ilmu tenaga batin, dia dilihat melatih pernafasan juga. Ilmu tersebut, teknik tersebut dilakukan juga waktu mengajar orang yang nak melahirkan. Dia ajar tahan nafas, macam mana nak meneran, macam mana untuk melahirkan. Kan doktor-doktor yang nak ajar untuk wanita yang nak bersalin kan, teknik pernafasan nanti bila contraction tu dah berlaku, apa pernafasan macam mana nak buat. Teknik pernafasan yang sama juga mungkin kita boleh lihat dalam orang belajar cara nak menyelam. Waktu nak belajar diving, school of diving, dia akan belajar teknik pernafasan yang tertentu untuk bernafas menggunakan tank oksigen di dalam air. Jadi takkan kita nak salah tafsir mereka yang lakukan teknik pernafasan itu buat amalan yang sesat kan, kecuali etikat dan akidah tu terang-terang menunjukkan bahawa benda itu tersasar daripada amalan orang Islam. Okay? Jadi kalau pada saya, untuk faham, untuk belajar, untuk tahu dalam perspektif ilmu, kita tengoklah daripada berbagai angle. Apatah lagi memang dulu ataupun memang sampai sekarang, angle sudut itu yang banyak bicarakan. COVID-19 kalau suruh minum air zam-zam, nanti doktor kata mana validitinya. Contoh, mana validitinya berwuduk itu dapat mencegah COVID-19. Tapi sebagai orang Islam, berwuduk itu ada ritual-ritual basuh tangan apa semua kan, yang menggambarkan bukan hanya bersih tapi suci, meratakan air ke seluruh anggota, maknanya kena sampai semua. Macam kita basuh tangan sekarang, kita belajar, itu orang Islam dah belajar dah teknik meratakan air tu. Sebab kalau hanya melalukan air, so ambil uduk, buka je pipe, ratakan macam budak-budak sekolah dulu. Tapi kenapa kena meratakan? Sebab tindakan meratakan ni tadilah yang akan membuangkan ataupun membersihkan pada setiap pori-pori. Sebab itu bila kita basuh tangan tu, bila kita beruduk tu, memang kita ratakan air ke seluruh anggota dan kita sapu tanpa kita angkat dalam satu sapuan. Sebab tu Rasul nak ajar bagaimana nak ambil uduk dengan satu bekas air. So kita tuang air, so daripada air tu kita ratakan tanpa mengangkat. Tapi bila kita ratakan ini juga tindakan menyampaikan. Macam sekarang, kenapa gosok setiap satu, kenapa kena gosok, kenapa sini, celah-celah, ini semua orang Islam dah belajar dah. Jadi kalau dalam konteks ini kita kena, untuk menghukum ataupun menilai sesuatu, kita kena lihat dalam aspek yang berbagai. Untuk lihat dalam aspek berbagai, kena ada fikiran dan minda yang terbuka. Untuk ada minda yang terbuka, kena dengar ataupun lihat ataupun kaji ataupun dalami beberapa aspek yang lain. Jadi dulu waktu saya kaji ataupun saya melihat buat presentasi pula ilmu-ilmu sebegini, antara soalannya kenapa saya sebagai orang Islam berminat untuk tahu. Pada saya ilmu Allah itu luas, lalu dia datang dalam berbagai bentuk, menjadi satu keperluan fardu kifayah kepada kita untuk mengetahui, supaya kita tidak boleh diperdayakan, ditipu, sebab kita juga tahu ilmu tersebut. Ini kalau orang tu datang dengan berbagai kepercayaan ataupun doktrin yang karut, kita tak faham, kita tak ada ilmu tu, kita terima bulat-bulat. Jadi kita juga kena mahir ilmu ini, supaya tak ada orang yang nanti gunakan platform ilmu ni untuk mempengaruhi orang lain. Contoh, sekarang orang belajar ilmu kononnya metafizik penomboran, kemudian beli rantai nombor 7, nombor 786, 769, 369, pakai dalam bentuk rantai lah apa semua. Ini apa benda ni kan? Ini dah ada kepercayaan tertentu kepada nombor-nombor tertentu. Jadi kalau dalam numerologi anda tak ada nombor tertentu, ini susah nak berniaga, ini tak boleh bisnes. Ini lebih teruk, sebab mereka bukan hanya menyampaikan ilmu itu salah, mereka telah bawa orang kepada satu, ilmu itu tak cakap macam tu. Keduanya, mereka menyampaikannya dengan cara yang salah dan sesat dan menyesatkan pada pandangan saya. Dan saya bukan nak menghukum, sebab saya mempertahankan kerana kita kena belajar validiti ilmu dan kita kena tahu bagaimana nak menjaga amanah dan tanggungjawab dalam menyampaikan ilmu. Dan anda yang dengar kena tapis siapa yang bercakap tu, apa credential dia.
belajarlah daripada orang yang normal je. Ini belajar benda-benda yang pelik-pelik. Sebab benda yang pelik-pelik ni menambah perisa sebab nak tarik anda minat ilmu ni. Bila anda minat ilmu ni, akhir sekali tanpa anda sedar yang anda terima tu mungkin sesuatu yang tidak tepat seperti mana yang dibahaskan dalam ilmu tersebut. Jadi ilmunya tak salah, yang bawa tu yang salah. Sebab tu saya kata tadi, ilmu penomboran lah. Jangan penomboran metafizik. Seorang dah salah faham apa penomboran, apa metafizik. Seorang kecilkan, jumutkan skop metafizik. Sedangkan metafizik ni meta di sebalik fizik nyata. Benda tu luas, amat luas. Kemudian yang kedua, ke nombor jangan ada kepercayaan tertentu. Macam Cina tak suka nombor 4. So dalam lift pun tak ada nombor 4. 3A, 13A. Sebab apa? Sebab alergi dengan nombor 4. So kita pula orang cakap, oh kita bukan macam tu, tapi kita pun sama. Kalau tak ada nombor 36, tak ada nombor 66, jadi orang ni tak boleh meniaga, orang ni. So ini semua salah. Dan akhir sekali beli loket tertentu yang ada nombor tertentu. Tolonglah, kalau kita nak beli nombor kereta sebab kita rasa itu ada sentimental value dengan kita, itu nawa itu. Tapi kalau kita percaya, oh nombor ni, sama juga anda beli produk ini nanti boleh naikkan rezeki anda, boleh naikkan seri, hati-hati. Sebab takut yang tukang cerita ini tadi tak sampaikan amanat ilmu itu cara berhemah sebab dia malas belajar, hanya nak buat duit sahaja. Akhir sekali maklumat yang anda terima itu tak tepat, salah, dan anda takut tergelincir etika kita bila kita memanfaatkannya. Saya jual kristal, saya jual essential oil, tapi saya bukan utamakan produk, saya utamakan ilmunya. Dan saya selalu ajar, setidaknya saya cuba bagi ilmu-ilmu yang tak ada, tak perlu infak apa-apa, anda tak perlu bayar apa-apa dengar. Kenapa? Sebab menjadi amanah dan tanggungjawab untuk menyampaikannya. Sebahagiannya mungkin boleh dikongsikan secara terbuka, tapi ada yang perlu bertalaki secara khas. Yang boleh terbuka ni pula, setidaknya saya dah cuba sampaikan. Anda yang tak nak dengar, anda yang 5-6 orang saja yang nak layan, anda lah yang dapat. Yang lain tu mereka hanya nak lebih kepada apa yang orang kata lebih cepat dapat duit, lebih cepat viral kan. Contohnya macam tu terpulang. Okey. Jadi tadi dalam ilmu ni dia membicarakan tentang, kita dah masuk topik yang dalam, topik yang lebih ilmiah dan topik yang lebih panas, iaitu kita dah bicarakan tentang cakra yang sekarang ni ramai orang salah tafsir sebab kerana ada satu speaker yang mungkin tak mendalami secara total pada pandangan saya dan buat talk, dan anda ataupun ramai di kalangan saudara Muslim kita, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang wanita-wanita ni teruja dan minat pergi seminar yang 3,000 orang, 5,000 orang. Pada seminar 3,000 orang, 5,000 orang tu bercakap tentang betul, bukan semuanya salah, tetapi ada beberapa perkara, benda-benda yang sensitif tentang meditasi, tentang teknik law of attraction, tentang teknik ilmu cakra apa semua ni, hingga ustaz-ustaz apa semua mengelumpur, jadi panas, jadi rasa gelisah dan mengeluarkan pendapat-pendapat bahawa ini adalah sesuatu yang sesat, takut benda ni, meninggalkan pesan-pesan semikian. Pada saya, sebab benda ni satunya orang yang menyampaikan itu tidak menjaga maslahat ilmu. Sebab ilmu sebegini sebaiknya jangan disampaikan secara yang sedemikian rupa hingga menimbulkan orang tak faham, yang nanti orang yang dengar 5,000 orang tu bukan semua orang akan faham. Contoh 1,000 orang pun bukan semua orang akan faham. Yang keduanya, kita kena jaga maslahat ilmu. Yang keduanya tadi, yang komen tu pula tanpa buat penyelidikan yang lebih dalam atau sumber penyelidikan yang tidak menyeluruh, tak tepat, terus menghukum, mengatakan oh ini daripada Hindu apa semua. Sedangkan tadi perkataan cakra ni, zaman kita tadi dekat rumah semua orang sekarang ni paling kurang dekat handphone dia pun ada hard disk. So disk tu apa? Cakera. Cakera tu apa? Cakra. Cakra tu apa? Daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud pusat tenaga ataupun roda tenaga. So apa fungsi cakra dalam handphone kita? Untuk simpan data. Data itu juga dalam bentuk metafizik, gaib, tenaga, dalam bentuk yang
tadi kita simpan, boleh buka foldernya, tapi silap-silap kena virus hilang entah ke mana. Bukannya boleh buka, nampak oh ini cakra, dalam tu nampak oh ini data tak. Dia semua dalam bentuk digital. Bentuk elektronik. Bila bentuk elektronik ni dia metafizik. Anda dapat baca tapi anda tak nampak jalur tenaganya. Boleh? Jadi kenapa saya kupaskan begini, sebab topik makin lama topik kita ni semakin dalam, sebab buku ni buku ilmiah tuan-tuan. Buku ni bukan cakap ikut sedap mulut, bukan cakap ikut sedap kita kata macam tanpa ada asas. Tapi validity skop ilmu ini untuk mereka yang pegang kepada dalil doktrin sains, mungkin dia tak boleh terima, sebab ini doktrin yang mungkin dibahaskan dalam konteks yang berbeza-beza. Sebab itu ini ijtihad ilmu. Ijtihad ilmu ni tadi, untuk ijtihad kena ada beberapa asas ilmu, dan asas ilmu tu harus datang daripada skop yang bukan hanya satu tapi berbeza-beza. Ini daripada pengamatan dan ini sebagai tanggungjawab saya untuk bantu untuk bagi orang faham. Tapi bila hanya baca dulu, mungkin ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi ini kita buat sesi bedah buku bersempena dengan PKP ni, kita nak mengisi masa. Besok kita akan sambung dengan kedudukan 7 cakra yang pertama. Kita dah habis dah. Bab ni tak habis lagi. So kita nak tengok di mana kedudukan dan fungsi-fungsi, antaranya fungsi-fungsi 7 cakra ni tadi apa, yang berkait rapat dengan penyakit apa. So topik kita akan menjadi lebih dalam, lebih ilmiah. So nanti insyaAllah saya akan cuba secara ringkas, secara mudahnya untuk menerangkan apa maksud yang dituliskan. Dan di samping itu nanti kita akan masuk kepada pengaruh warna dalam bab-bab yang lain. Pengaruh warna contohnya anda lihat di sekeliling, jenama-jenama branding yang ada di sekeliling banyak menggunakan kita kata peranan warna-warna ni tadi. Okey. Contoh kalau tengok contoh ni logo-logo yang menggunakan warna-warna orange ataupun kuning. So ini semua ada peranan yang memberikan impact ataupun memberikan kesan. Kalau kita cakap kenapa mereka gunakan warna itu, sebenarnya mereka telah memahami apakah maksud warna-warna itu. Ini pun contoh. So dalam buku ini, Bongkar Potensi Diri ini tadi ada peranan warna-warna yang boleh dihayati, yang ada di sekeliling kita. Buku ni masih ada. Buku yang saya sedang bedah buku sekarang, Aura Personality Warna ni, yang ni dah habis ataupun dah tak ada di pasaran. Jadi mereka yang dulu-dulu tu mungkin sempat belilah. So ini 3 buku tulisan saya, dan buku ini adalah 30% daripada buku yang ni. So kalau anda tak dapat buku ni, nak beli juga, boleh beli buku yang ni, boleh hubungi Kila 017-300-2349, tanyakan buku Bongkar Potensi Diri. Boleh beli secara dalam talian, kita post saja. Okey, itu saja. Dan untuk anda yang berminat untuk menuju ke Ramadan ini tadi, saya juga akan buka dalam beberapa hari lagi ni sesi Madrasah Ramadan. Sebelum ni kita dah buka Road to Ramadan, dan Road to Ramadan dah tutup. Hanya mereka yang dah register personal coaching daily melalui WhatsApp. Setiap hari dapat video nota daripada saya di WhatsApp sepanjang Road to Ramadan. So ini final countdown, 9 hari lagi, kemudian kita akan masuk ke Ramadan. So tak adalah panggilnya Road to Ramadan lagi, so dia panggil Madrasah Ramadan. So Madrasah Ramadan adalah cerita-cerita yang akan saya kongsikan sepanjang setiap hari di bulan Ramadan. So kalau nak dapatkan coaching ataupun nak dapatkan guide sepanjang Ramadan ini, nantikan makluman siapa yang nak join ke Madrasah Ramadan, termasuk terapi-terapi jarak jauh pada hari-hari istimewa, pada hari-hari yang ditetapkan, insyaAllah. Itu saja. Kalau berminat nak tempah gambar sendiri, boleh hubungi juga, boleh PM tepi. Nanti saya bagikan nombor anak saya ni, anak saya yang lukiskan. Kalau nak gambar-gambar sendirilah, bagi gambar anda, kita
mungkin insyaAllah dia betul dia boleh buatkan. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong like and share tanda akad ijab kabul ilmu sesi majlis ilmu kita pada hari ini. Tolong share insyaAllah.